Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tok. Ustaz nak share sekejap. Assalamualaikum. Kita tunggu sekejap, kita bagi orang masuk dulu. Assalamualaikum tu. Salam warahmatullahi. Okey, kejap. Ni first time buat live ni, so kena buat live yang saya jadi host. So kena Cukup. kena bagi keampunan sikit kalau silap mana-mana. Assalamualaikum tu. Salam warahmatullahi. Dengar saya okey ya? Clear. Okey. Loud and clear. Tok, saya rasa saya double. Saya turun kejap nanti saya request balik. Boleh, no problem. Kita relax dulu sekejap. Hello Tok. Ya ke? Dengar? Boleh. Apa nama Tok pernah cakap macam ni Tok? Share. Tetap screen guys. Cubang suara. Macam double lah tu. Ya ke? Rasanya Tok guna speaker. Saya pakai mic, saya tak pakai speaker. Betul, saya pakai speaker. Speaker tu dengar balik. Okey, so macam mana penyelesaiannya? Saya kena pakai mic, kena pakai earphone. Penyelesaiannya Datuk kena tutup speaker tu. Tak, penyelesaiannya saya tutup mic kot, no? Try. Okey. Kalau ni okey? Yang tu okey sikit Tok. Asal Tok Okey, kena okey. pakai earphone. Tak, kalau ni okey dah kan? Okey, tapi dia suara dia kalau recorded tu dia jadi ni sikit lah. Macam-macam tu lah, nanti tak. Banyak file belakang Tok. Tu lah, bahaya. Nanti. Abang Yusman sampai turun di bawah. Dia tahu tak, double ni rupanya Datuk yang double. Naya kawan tu. Saya cuba nak masuk balik. Mana dia? Cubaan suara. Okey. Dah tak ada double lah. Aduh, Datuk lain kali jangan buka speaker tu. Aduh. Saya ingat salah saya tadi. Saya takut kena baling dengan telur busuk nanti. Abang, kita buat macam ni lah, no? Terang sikit. Okey, boleh tu. Sekejap. Charge telefon. So, saya nak beritahu ni mikrofon tadi Fazlan bagi. Tak boleh pakai rupanya Fazlan.
Gitu. Okay, boleh kita mula? Kita tunggu soalan tu, Apa, tunggu dalam apa ni? Boleh. Apa Okey, ni share Syafiq dulu guys. ni? Syafiq tak recommend mikrofon kat Datuk ke, Pik? Aduh. Ada mikrofon saya. Kalau bagi kat Datuk, habis nak ambil balik tak dapat Tak dah. claim, share guys. Share guys. Leslie mana Leslie? Tu saya dah share kat dia dah. Nanti. Tok, mereka standby soalan banyak amboi Tok. Saya tengok dalam grup ni Datuk nak live ni. Dia mereka selalu sampai ke 3-4 pagi. Ya, tak apalah. Jadi yang lain-lain tu sambung sampai pukul 3 pagi. Saya 11.45 saya nak tidur. Tok, lajaklah 15 minit pukul 12. Oh, ya ke? Awal lagi puas Sophie dah dapat. Janganlah jealous. Okey. Saya setakat tu je saya tahu. Yang lain-lain saya tak apa tahu sangat nak edit tekan-tekan macam mana-mana ni. Tapi saya tengok muka saya sendiri ni pun saya risau sikit. Macam dia punya filter dia macam muda terlebih lah. Asalkan yang grup Perikatan Nasional yang ada kat sini tak apa Tok. Lebih H masuk dia bahaya sikit. Dia jadi macam Korea ni dia payah. Yang ada dalam ni semua hardcore ni Tok. Oh ya kan. Saya rasa macam ada jerawat sikit, situ hilang pula dah. Macam nampak muda ke apa tu? Jangan tu. Bahaya. Dalam ni saya seorang je paling muda tu. Baru 26. Aduh. Okey. Dia apa-apa hal pun okay, saya rasa kita boleh mula pun. Okay, kita sembang-sembang sikit. Saya rasa cara dia macam ni. Apa kata kalau saya bercakap dulu Sat, saya buka open, tapi lepas tu kita nak sembang topik apa-apa pun boleh. Dan saya minta Syafiq mainkan peranan sebagai macam moderator sikit lah kiranya. Boleh Syafiq ya? Boleh Tok. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih banyaklah yang meluangkan masa. Waalaikumsalam. Yang lain tu mute lah Sat. Jadi saya ucap terima kasih banyak atas semua yang sudi melapangkan masa dan untuk kita sembang-sembang sikit malam ni. Saya ada beberapa benda saya nak timbulkan daripada peringkat awal mengenai persidangan parlimen yang berjalan. Persidangan parlimen kita tahu fokus utamanya ialah Belanjawan 2024. Tapi format sidang parlimen ni dia di dalam 2 jam yang pertama setiap hari dia adalah sesi soal jawab menteri dan soal jawab kementerian, dan biasanya soalan-soalan ditanya tu tidak semestinya semata-mata mengenai bajet 2024. Jadi topik kita hari ni boleh mengenai bajet, boleh mengenai apa-apa saja benda lain yang dirasakan sesuai. Jadi by the way, saya rasa tolong beritahu kat Cik Azmi semua, kata kita ada live ni, mana dah tahu kalau Azmi Bugis kawan kita nak join sekali. Tapi macam mana pun komen awal saya mengenai bajet belanjawan 2024. Saya lebih selesa kalau kita sebut belanjawan. Perkataan bajet ni dia satu bid'ah baru yang taklah berapa baru sangat. Banyak tahun dah kita pakai bajet, tapi belanjawan bagi saya perkataan yang lebih sesuai. Tapi macam mana pun belanjawan 2024 ni dibentangkan pada hari Jumaat lepas. Dan kalau kita tengok dari segi ucapannya, saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan yang membentangkan pandangan saya lah. Saya rasa dia ada cita-cita ataupun visi mengenai apa yang dia nak buat dalam belanjawan tersebut. Bermula daripada tahun ni, apa benda yang dia nak buat untuk mara ke hadapan. Tapi di waktu yang sama, saya rasa dia tidak berjaya menyampaikan visi tersebut dalam ucapan belanjawan dia. Mungkin pegawai-pegawai dia, mungkin menteri-menteri dia, mungkin orang di sekeliling dia, macam yang kita bimbang selama ini, mungkin mereka ini adalah mereka yang kurang kompeten untuk membolehkan mereka menterjemah wawasan yang mungkin Anwar Ibrahim ada.
Tapi kita tak boleh nak judge dari segi kemampuan pegawai-pegawainya. Yang nyatanya kalau dia seorang pemimpin yang betul-betul kompeten, dia akan pastikan bahawa pegawai-pegawai dia boleh buat apa yang dia nak. Sebab apa saya kata dalam belanjawan ini Anwar tidak begitu berjaya menyebut mengenai ataupun berjaya menterjemahkan visi dia. Sebabnya ialah kalau kita tengok ucapan belanjawan 2024, saya tak nampak apa reformasi besar yang sebenarnya dilakukan. Fokus utama dia ialah untuk mengurangkan defisit fiskal. Fine, it's a good target to have, tapi kita kena jelas. Kalau sekiranya nak kurangkan defisit fiskal, apa sebenarnya sebab kita nak mengurangkan defisit tersebut, dan sepatutnya pengurangan itu membawa kepada increase in efficiency of the government. Tetapi malangnya dalam ucapan belanjawan ini fokus pada mengurangkan defisit fiskal, tapi dari segi manfaat pengurangan tersebut kepada rakyat, saya tak apa nampak. Yang kita nampak dia nak mengurangkan subsidi, nak memperkenalkan subsidi bersasar. Bagus ada subsidi bersasar. Tapi mekanismenya kita tak tahu. Saya tak nampak sungguh apa mekanisme sebenar untuk berubah kepada subsidi bersasar. Apa sebenarnya yang nak dibawa dan apa sebenarnya yang nak diubah. Sebab tu lah kalau tengok dalam perbahasan yang berlaku, hari pertama lagi saya pun terlibat dalam perbahasan di hari pertama bila kira individu-individu yang diamanahkan untuk pergi ke as the first debaters ni oleh parti masing-masing. Hampir semua yang bercakap mengenai belanjawan 2024 ni mengulas mengenai keperluan kita ubah daripada mekanisme subsidi yang ada sekarang, bantuan yang ada sekarang, kepada satu bentuk yang dipanggil sebagai titiwangsa, sebut dengan baik, cash transfer. Jadi maksudnya kita pindahkan duit daripada tabung kerajaan kepada poket rakyat secara terus. Bukan kita bagi subsidi itu kepada pengusaha, kepada industri, tapi kita bagi kepada rakyat. Dan kemudian biar rakyat yang pilih bagaimana cara dia nak berbelanja, dan kemudian dengan pilihan yang dibuat oleh rakyat, industri akan terpaksa bersaing antara satu sama lain untuk memastikan harga barang boleh turun supaya rakyat beli daripada apa yang mereka buat. Itu secara ringkas lah. Saya pun tak mau pergi terlalu detail sangat. Tapi yang nyatanya, saya buat nota sikit ni, bila kita cakap mengenai iltizam untuk mengubah subsidi menjadi subsidi bersasar, bagaimana itu tidak diterangkan. Bila bercakap mengenai nak bantu rakyat, itu pun tidak diterangkan secara teliti apa mekanisme untuk membantu rakyat. Malahan bila bercakap mengenai nak naikkan gaji, Rafizi asyik dah bercakap mengenai gaji progresif. Dan dia kata bahawa dalam ucapan belanjawan 2024 ni, dalam pembentangan belanjawan 2024, sepatutnya ada pendetilan, ada perincian apa yang dimaksudkan dengan gaji progresif. Tapi Anwar tak buat dalam ucapan belanjawan tersebut. Jadi ini adalah kelemahan-kelemahan yang kita dapat lihat. Dan kalau kita tengok dari segi intonasinya pun, Anwar ni daripada awal dia macam semangat. Macam-macam lah segala bentuk bahasa dia nak guna. Termasuklah bahasa-bahasa Melayu yang orang tak pernah pakai pun dia nak guna. Tapi kat hujung-hujung tu dia macam hilang point. Dia melompat-lompat daripada satu point ke satu point lain. Dan nampak seolah-olah dia hilang stamina untuk membentangkan. Dan ini menyebabkan bila kita dengar dalam Dewan pun, kita agak keliru. Yang mana satu ni? Malahan ada persoalan mengenai teks yang ditulis tak sama dengan ataupun dia tak ucapkan 100% apa yang ditulis. Jadi mana yang valid sebenarnya, yang diucapkan ke ataupun yang ditulis? Tapi macam mana pun itu urasan ringkas saya lah mengenai belanjawan 2024 yang diucapkan, dia dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kemudian kita pergi kepada perbahasan hari Isnin. Bagi saya hari Isnin punya perbahasan memang excellent. Saya suka betul bila mendengar ucapan daripada Ketua Pemangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Saya suka dengar apa yang dibawa oleh pengurusi backbenchers Datuk Johari Ghani yang bercakap mengenai bagaimana nak reform. Kalau kita tengok sebenarnya
perincian kepada mekanisme untuk mengubah struktur ekonomi negara, Johari Ghani bawa jauh lebih baik daripada Anwar Ibrahim sendiri. Sebab tu saya Cik Dok kata sepatutnya Johari Ghani ni jadi Menteri Kewangan, bukan Anwar. Cuba tengok balik ucapan dia, dia fokus mengenai cash transfer dan disambut oleh beberapa orang lah. Selepas itu Damansara pun ada sebut, ada lagi lah Subang pun ada sebut. Ini semua bagi saya ucapan-ucapan yang memang menarik dan menunjukkan betapa ahli-ahli Dewan Rakyat baik di sebelah kerajaan maupun di sebelah pembangkang mahukan perincian yang lebih teliti mengenai apa mekanisme yang Anwar nak guna untuk memperbaiki negara. Selepas daripada itu dan terutamanya bermula hari ini, kalau kita tengok dalam Dewan Rakyat tadi, saya ada dalam Dewan Rakyat tadi, ini dia dah mula jadi perangai yang tak berapa elok lah dalam Dewan Rakyat. Yang mana kita ada beberapa orang ahli parlimen, terutama daripada DAP, yang kerjanya memang mengganggu ucapan. Dia masuk tu, dia bukan nak tanya benda yang substantif, tetapi soalan yang dia tanya dan peraturan-peraturan yang dia bangunkan atau dia bangun dan sebut dalam Dewan adalah perkara-perkara yang dilakukan untuk mengganggu kelancaran perbahasan. Dan tadi contohnya semasa Paguh, semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin berucap, memang sengaja diganggu dengan topik yang tak ada kena-mengena dengan ucapan yang sedang diberikan ataupun mengenai belanjawan yang sedang dibahaskan. Begitu juga apabila timbul mengenai isu yang berkait dengan agama. Saya pun tak faham bagaimana ahli-ahli parlimen yang bukan Islam daripada DAP begitu bersemangat sekali memberikan komentar apabila Pengkalan Cepa, yang berhormat Pengarah Cepa daripada PAS dan Perikatan Nasional bercakap ini tu semalam, yang berlaku semalam. Jadi gangguan-gangguan ini bagi saya adalah satu perkara yang tak sihat. Tapi saya nak puji seorang secara spesifik, Sri Gading, yang berhormat Aminul Huda. Saya suka soalan dia. Dalam banyak-banyak tu yang nampak sangat sengaja tanya soalan untuk mengganggu, dia bangun dan tanya soalan yang agak rasional bagi saya. Jadi ada contoh yang baik, ada contoh yang tak berapa baik. Yang tak berapa baik tu malangnya adalah kawan-kawan saya juga daripada DAP yang bangun dan mengganggu. Tapi saya rasa secara umumnya kita dapat lihat dah perjalanan perdebatan dalam Dewan Rakyat ini. Ada di sebelah Perikatan Nasional kita cuba untuk menjalankan tanggungjawab kita sebagai pembangkang. Kita kena ingat dalam negara kita ada kerajaan, ada pembangkang. Kalau sekiranya pembangkang tidak membangkang, maka saya rasa itu pembangkang yang tidak menjalankan tanggungjawabnya. Jadi kita sebagai pembangkang akan cuba membangkang dalam berbagai idea yang berbeza. Kita sedang cuba buat sebegitu, tetapi di sebelah kerajaan ada beberapa orang. Tak semua, ada beberapa orang yang bagi saya terutamanya daripada sebelah DAP yang niatnya adalah untuk mengganggu perbahasan semata-mata. Tapi saya harap dalam kita terus bergerak ke depan ni, kita dapat lihat penambahbaikan lah dalam perdebatan kita, dan saya harap yang ganggu-ganggu ni sudahlah, tak payahlah. Kita cuba ubah budaya politik kita jadi budaya politik yang lebih matang, lebih berilmu, lebih intelektual, dan kita pastikan perdebatan kita pun berjalan dengan baik. So itu pembukaan saya. Saya rasa sekarang kita buat sesi dialog saja lah. Mungkin Syafiq boleh kot. Ya, silap. Ya, saya rasa kita start dengan Abang Yusman tu. Lepas tu kita bagi kat Abang Azhar. Abang Azhar ni ada banyak soalan ni, 30 soalan berkaitan dengan akaun ni kat Datuk ni. Lepas tu Puan Sophie tak. Bagi kejap ni Abang tengah drive. Bagi Abang Azam tu, bagi Azam. Okey, Abang Azhar. Assalamualaikum Tok. Saya bermulakan dengan satu soalan. Setelah saya teliti, saya membaca sedikit. Saya membaca beberapa ringkasan daripada rumusan ringkas belanjawan 2024 ni. Saya tertarik pada satu faktor, iaitu yang pertama, kerajaan bercadang untuk menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% ketimbang 6%. Itu adalah perenggan pertama apabila dibaca, ketimbang. Jadi ini semua benda-benda yang harus disemak
dekat kamus lah dalam bahasa ni. Tetapi namun agar tidak membebankan rakyat, peningkatan ini tidak termasuk perkhidmatan seperti makanan dan minuman serta telekomunikasi. Itu perenggan yang pertama. Tetapi apabila masuk perenggan kedua, kerajaan juga akan meluaskan skop perkhidmatan bercukai meliputi perkhidmatan logistik, pembrokeran, penjajaminan dan juga karaoke. Jadi isu dia sekarang, apabila logistik itu nak diluaskan skop perkhidmatan bercukainya, ia akan memberi tekanan yang hebat kepada logistik, makanan dan juga minuman dan juga telekomunikasi. Kalau kata benda tu keluar daripada kilang, daripada pembekal, adakah barangan itu dipikul ataupun dihantar melalui lembu ataupun kuda? Dia mesti menggunakan logistik, bermakna siapa yang absorb daripada peluasan sukai logistik itu terhadap barangan-barangan yang dimasukkan, walaupun dia cakap bahawa perkhidmatan seperti makanan dan minuman serta telekomunikasi itu dikecualikan. Ini agak sangat tricky dan sangat teknikal. Harap Datuk dapat ulaskan untuk soalan saya yang pertama. Okey. So mengenai SST ni, dia satu bentuk dia panggil sebagai consumption tax. Cukai kepada benda-benda yang kita belilah, cukai atas perbelanjaan kita. Dia berbeza dengan dengan dipanggil sebagai income tax. Jadi secara umum saya tak mau pergi terlalu teknikal sangat dalam bentuk cukai ni, tapi secara umumnya kita boleh cukai dua benda, salah satu pada dua benda. Sama ada kita cukai masa individu dapat duit, dipanggil sebagai income tax, jadi tax atas income, ataupun kita cukai semasa individu itu berbelanja, consume, jadi dipanggil sebagai consumption tax. Jadi bagi saya lebih selesa kalau sekiranya cukai itu dicukai atas consumption, perbelanjaan. Saya tak berapa selesa dengan income tax. Sebabnya apa? Sebabnya macam ni. Ini kita pergi technical sikit. Kalau sekiranya kita bercakap mengenai percukaian, cukai ni maksudnya kerajaan ambil duit kita. Dan kerajaan ambil duit untuk buat banyak benda lah. Benda-benda yang perlu dilakukan oleh kerajaan, tugas kerajaan. Jadi saya ini bukan kita nak kata kerajaan tak boleh ambil. Bukan. Saya bukan sebut ni secara negatif. Tapi kerajaan ambil duit kita. Bila kerajaan nak ambil duit kita, kita kena decide. Masa mana yang paling sesuai untuk kerajaan ambil duit kita? Bagi saya, kalau kerajaan ambil duit masa kita bekerja dan dapat bayaran, maksudnya income, dapat gaji, kerajaan cukai, itu maksudnya kerajaan seolah-olah menghukum orang yang bekerja. Jadi dia buat kerja, dia dapat bayaran tiba-tiba kerajaan ambil. Jadi saya tak berapa selesa dekat situ. Ni secara mudah sangat ni cakap ni. Jadi saya minta jangan manipulate terlebih-lebih sangat pula. Ada satu lagi cara, yang mana bila orang belanja baru kerajaan ambil sebahagian duit cukai. Saya lebih selesa bila orang belanja baru kerajaan cukai. Sebab bila dia belanja, maksudnya dia ada kemampuan untuk keluarkan duit itu. Bila dia ada kemampuan untuk keluarkan duit, maka tak apalah kerajaan ambil. So itu income dengan consumption. Saya lebih prefer consumption tax. SST adalah satu bentuk consumption tax. Jadi secara umumnya saya okey dengan SST. Yang mana sekarang ini dikatakan nak dinaikkan. Yang ni dia jadi masalah sikit. Walaupun saya okey dengan prinsip consumption tax, walaupun saya okey secara prinsipnya dengan SST, tapi kita kena ingat juga sekarang ini adalah zaman yang mana rakyat tengah terdesak. Ramai kat luar sana tertekan dengan kos sara hidup yang semakin tinggi. Ramai kat luar sana yang tertekan dengan pendapatan yang tidak menentu. Kadang-kadang ada yang hilang kerja, tak dapat kerja balik. Jadi apabila dinaikkan, walaupun sedikit, tapi ada pengecualian yang diberikan, realitinya saya yakin semua benda akan naik juga. Kita bagi contoh. Pergi makan. Dia kata makanan. SST tak naik. Okey, tak apa. Makanan yang kita beli pada kedai mamak tu SST-nya tak naik. Tapi mamak ni beli dia punya peralatan. Mamak ni beli gas. Mamak ni bayar elektrik. Mamak ni buat apa lagi. Buatlah apa-apa lagi. Dia beli sabun basuh tangan.
dia beli sabun basuh lantai, dia beli kain untuk lap meja, semuanya akan terkesan dengan SST yang dia dikeluarkan, yang dikenakan. Jadi sebab inilah pandangan kita setakat ini, di sebelah Perikatan Nasional pun beberapa orang dah timbulkan persoalan yang sama. Tidakkah kerajaan sedar bahawa walaupun ada pengecualian, tapi secara umumnya nanti benda yang terkecuali itu pun dia nak tak nak, dan harga akan tetap naik. So, dan ini tidak adil kepada rakyat dalam masa sekarang ini, yang mana sepatutnya kita cari jalan untuk bantu mereka mengurangkan kos sara hidup, bukan bagi naik lagi. Jadi saya tak berapa yakin lah dengan argumen bahawa bagi pengecualian kat 2-3 kategori itu, maka kos sara hidup tidak akan terkesan. Bagi saya tunggulah bila dimulakan cukai yang lebih tinggi itu, saya yakin akan ada kesan kepada barang-barang yang termasuklah barang-barang yang dikecualikan tadi. Okey Tok, kita bagi kepada Puan Sophie Tok. Puan Sophie ni adalah salah seorang influencer yang banyak menguraikan tentang keadaan nilai mata wang dan sebagainya. So dia punya kecakapan dekat situ. Okey Puan Sophie, teruskan. Tak apalah, bagi laluan kepada yang lain kejap. Silakan. Kau tak payahlah nak kipas-kipas sangat. Saya hanya rakyat biasa je, Datuk. Ya. Okey Tok, saya sebabkan ada ruang untuk saya pergi pada soalan yang kedua tu sebab yang lain tu dia tengah prepare soalan yang maha berat. Jangan susah-susah sangat, bukan terror sangat pun. Tak apa, kita ni. Tok, kalau kita tengok daripada cukai perkhidmatan akan dinaik dari 6% kepada ketimbang 8%. Saya gunakan bahasa PMX. Kalau kita tengok dalam 8% tu, keuntungan fiskal yang masuk kepada kerajaan, dia lebih kurang direct ke kantong kerajaan, dia lebih kurang dalam 30 bilion kalau tak salah saya. 30 ataupun 30 lebih sikit lah. Okey, kita rounding lah, katalah 35 bilion. Tetapi 35 bilion tu daripada mana? Saya terlepas. 8%. Kalau 6% tu kita lebih kurang dalam 20 lebih bilion ya. Okey. Ini secara kasar kita kira. Tetapi apabila SST ni, saya bukan nak bagi kredit kepada GST, tetapi manipulation kepada orang yang maha kaya, pemain industri, masih lagi boleh manipulation daripada ledger account dia. Ledger account company dia. Berbanding dengan GST. Kalau kata dahulu GST 6%, tetapi AST menjangkau sampai 8%, bagaimana kita nak buat pembandingan bahawa SST ni lebih baik daripada GST? Sedangkan ketika 6%, ketika itu kita boleh generate lebih kurang 40 bilion lebih. Seperti apa yang telah dibentangkan di dalam parlimen ketika Bos Pu membentangkan benda tu. Jadi apa reasonable, apa reason yang kukuh yang mengatakan bahawa apabila SST dinaikkan 8%, adakah saya nampak benda ni sebenarnya memberi tekanan kepada rakyat di bawah dan akan dapat dimanipulasi oleh pemain industri dan juga golongan maha kaya? Boleh Datuk tolong huraikan? Ya. So, saya rasa kalau kita nak pergi terlalu detail mengenai mekanisme kutipan yang boleh dimanipulasi ni, saya takut nanti dia jadi technical sangat discussion kita. Dia jadi macam GST dululah. Orang tak faham pun masa kita debate di GST dulu, orang tak faham pun the multiple layer yang terlibat apabila GST dikenakan. Jadi bagi saya kita ambil macam ni. Kita bercakap mengenai nasib rakyat secara umum, yang ramai-ramai ni, yang keseluruhan rakyat terbanyak di luar sana. Jadi bila kita bercakap mengenai mereka, dia tak peduli sangat tu mengenai company ni buat macam ni, company ni buat macam tu, dan saya rasa kita pun jangan tak perlu pergi ke arah tu sangat, melainkan kita nak pergi perbincangan dengan custom ke, perbincangan dengan Kementerian Kewangan ke, yang tu lain. Tapi perbincangan awam begini, bagi saya persoalan utama kita ialah harga naik ke tidak. Dan kalau sekiranya harga naik, adakah itu membebankan rakyat ataupun tidak? Dan bagi saya realitinya harga akan naik. Hujah yang sama yang PH duk bawa mengenai GST dulu, sekarang ni dia akan terpakai balik. Yang mana dulu masa duk kempen nak bantah GST dulu, dia bukannya ada sebut mengenai
manipulasi sektor swasta, syarikat boleh fiddle around dengan buku dia. Dia bukan itu sangat perbincangan. Bila teknikal dia betul. Tapi bila kempen dengan rakyat tu, kempennya ialah GST naik harga, GST naik harga, GST naik harga. Itulah yang disebut diulang-ulang, diwiritkan dalam setiap ceramah. Dan kebimbangan saya ialah SST ni pun inilah yang akan berlaku. Saya boleh terima kalau sekiranya kenaikan SST ini disertakan juga dengan penjelasan mengenai dia nak guna duit kat mana, berapa banyak dia anggarkan, betul ke tadi 35 bilion, dia naik sikit sangat tadi yang dikatakan. Jadi anggaran-anggaran ini tidak disebut dalam ucapan belanjawan. Biasanya kalau Menteri-Menteri Kewangan dulu yang lebih kompeten daripada Anwar Ibrahim ni, apabila dia kata kita mengumumkan bahawa akan berlaku kenaikan cukai A daripada 1% ke 2%. Dengan kenaikan ini kita menganggarkan bahawa kerajaan akan dapat pulangan sebanyak sekian-sekian. Biasanya Menteri-Menteri Kewangan sebelum ni yang lebih kompeten dia akan sebut begini. Tapi Anwar tak sebut. Dan ini yang menyebabkan sampai hari ini timbul persoalan ni. Dan kebimbangan saya simple je. Kebimbangan saya harga barang naik. Kalau sekiranya dia kata dia nak balance off kenaikan harga barang dengan cara bagi subsidi bersasar, mana dia penjelasan perincian mengenai subsidi bersasar? Kalau dia kata dia nak balance kenaikan harga barang yang disebabkan oleh SST itu dengan cara bagi cash transfer, menaikkan bantuan tunai yang diterima oleh rakyat, mana dia perincian bantuan tunai yang akan diberikan dan siapa yang layak menerimanya? Ini masalah dalam bajet yang kita ada hari itu. Tapi saya harap selepas ni, bila kita dah timbul banyak-banyak ni, bila jawapan menteri nanti, jadi saya harap masa jawapan menteri nanti, dia boleh bagi dengan lebih terperinci. Okey tu, sebelum saya yang pasal SST ni, saya amat reluctant. Boleh kalau kita nak pergi perbincangan yang teknikal sikit, company nak claim macam mana, company kena claim ke tidak, boleh. Tetapi saya rasa itu bukan topik yang dibimbangi oleh rakyat terbanyak kat luar sana. Jadi kita jangan teknikal sangat. Kita tengok yang umumnya macam mana. Mungkin kita boleh pergi ke topik yang lain sikit. Okey Tok, sebelum tu Tok, saya nak baca komen sikit daripada Datuk punya ni, daripada Parlimen Datuk ni, Tasdik Gelugur ni, apa nama dia ni, Ahmad Zaki Zainal Tok. Dia kata sekarang ni dah mahal dah ni, naik 8% lagi mahal. Pasal Datuk kenal ni, Ahmad Zaki Zainal. Okey, kita bagi kepada Salim Iskandar. Ya Abang Salim, teruskan Abang Salim. Kejap, saya nak mencela kejap. Okey. Tok, adakah kerajaan mempunyai plan jangka masa panjang, pendek ataupun pertengahan tentang bagaimana kerajaan dia dah buat sistem pengampungan telur ayam dan ayam? Adakah kerajaan menjamin dengan ampungan ayam dan telur ayam ni boleh membawa kepada penurunan harga ayam itu sendiri? Ya. Okey. Jangan itu dia takut lupa. Okey. First sekali kita kena ada prinsip dulu. Macam tadi saya explain tadi kalau pasal cukai antara income tax dan consumption tax. Jadi sekarang ni mengenai harga. Okey. Dari segi harga ni secara umumnya yang lebih sesuai untuk menentukan harga ialah pasaran. Sebab price mechanism ni adalah cara yang semula jadi di luar sana, cara pasaran tu nak menentukan bahawa supply sesuatu item pergi ke tempat yang betul-betul memerlukan dan boleh menggunakan item tersebut dengan cara lebih baik. Jadi price mechanism ni ialah kaedah pasaran untuk menentukan bagaimana nak allocate yang dipanggil sebagai scarce resources. Apa scarce resources ni? Barang-barang yang terhad lah kiranya. Okey. Jadi yang paling baik untuk berlaku dalam negara kita pun ialah kalau sekiranya harga ditentukan oleh pasaran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita pergi kepada macam mana kalau harga mahal sangat. Bila harga mahal sangat ni, barulah kita bercakap mengenai
apa peranan kerajaan. Bukannya kita bercakap mengenai peranan kerajaan secara umum terus menentukan harga, bukan. Jadi bila kita bercakap mengenai orang yang tidak mampu untuk beli, itu peranan kerajaan datang. Bagaimana membantu rakyat yang tidak mampu untuk beli sesuatu barang. Jadi balik kepada, so itu prinsipalnya, pasaran, ya eloknya pasaran terbuka, tapi kerajaan ada peranan untuk membantu rakyat yang tak mampu nak membeli barang-barang yang diperlukan oleh mereka. Balik kepada ayam dengan telur. Jadi sekarang ni ada kawalan yang dilakukan. Kadang-kadang dibuat masa musim perayaan, kadang-kadang dibuat secara umum, kadang-kadang dibuat waktu krisis, waktu bekalan tak cukup. Jadi ada kawalan. Apabila dibuat secara apungan, secara teorinya, sekali lagi, secara teorinya, sepatutnya berlaku persaingan antara pembekal-pembekal ayam dan telur di pasaran yang akan membolehkan harga barangan sepatutnya manageable lah. Dia tak semestinya turun. Dia mungkin naik kalau sekiranya supply tak cukup. Dia mungkin turun kalau supply banyak. So, dia mungkin berubah dari hari ke hari. Saya bagi contoh harga minyak. Kalau di Malaysia ni harga minyak kan fix kan, RM2 lebih. Dia fix itu, dia naik 50 sen orang marah. So harga minyak petrol lah, harga petrol fix. Tapi kalau pergi ke negara-negara yang lebih maju, contohnya pergi kat US, kalau pergi kat UK, jalan yang sama, ada stesen minyak berbeza kat jalan tu, katalah serang 1 kilometer ada 2 stesen minyak. Stesen A dengan stesen B ni pun harga berbeza. Sebab apa? Bila stesen A tetapkan harga, katalah dia tetapkan harga RM3, stesen B kat depan tu dia kata, oh kau buat RM3, aku letak RM2.90. Boleh, sebab stesen minyak tu yang tentukan harga. Berlaku persaingan untuk menurunkan harga supaya orang datang beli kat dia. Secara teorinya, ayam dengan telur ni pun patutnya jadi macam ni lah bila diapungkan. Jadi bila diapungkan, harga ayam dengan telur patutnya berlaku persaingan di pasaran dan harganya jadi lebih manageable. Harapannya ialah harga jadi rendah dan tidak naik secara mendadak begitu. Tapi boleh tak benda tu berlaku? Untuk membolehkan benda dia berlaku, kita kena tengok supply. Masalah yang kita hadapi kat Malaysia ni, supply ayam ni ada kartel untuk kontrol. Sama juga dengan telur. Saya pun tak faham masalah telur ni macam mana. Kita negara pengeksport telur. Tapi telur kita boleh tak cukup. Kena pergi beli kat India pula dah. Dah lah menteri tu pergi cari telur kat India, datang kat Malaysia naik lembu. Saya pun tak faham lah apa cerita menteri ni. Tapi itulah dia realiti kita. Dia jadi pelik. Maksudnya bila keadaan jadi pelik itu, ada masalah in the supply system. Dan sekali lagi, kita jangan pergi terlalu detail sangat. Yang perlu dilakukan ialah apa yang dipanggil, nanti lepas ni boleh Google, dia panggil supply side reform. Kita perlu reform di sebelah supply side tu untuk pastikan bahawa bekalan mencukupi, bekalan berlebihan di pasaran yang akan membolehkan harga turun. So ini adalah benda-benda yang berlaku cabaran. Dan sekarang ni pula kebimbangan saya dalam keadaan supply side reform tidak dibuat, dia pergi apungkan harga, confirm akan naik. Ini yang berlaku dalam pasaran beras. Apabila dia tak buat supply side reform, maksudnya masih ada monopoli dari segi perbekalan, masih ada sekatan-sekatan, dia tak boleh nak kontrol dari segi bekalan. Bila supply side reform tak dibuat, beras tak ada lah kat pasaran. Bila harga naik, orang semua tak nak jual beras tempatan, dia jual harga beras import. Sebab apa? Sebab kalau dia repackage pun, jual sebagai beras import, orang beli harga berkali ganda. So ini masalah kita. Bila kita tengok satu-satu isu yang berlaku, penyelesaian yang diberi oleh kerajaan hari ini adalah penyelesaian yang bagi saya bersifat ad hoc. Dia bercakap reform, tapi dia tak buat reform menyeluruh yang sepatutnya dibuat. Dan ini yang bagi saya mengecewakan. Dan saya tak rasa Belanjawan 2024 ni boleh bantu menyelesaikan masalah ayam dengan telur ni lah. Saya silap jadi masalah lagi. Okey Tok, saya ambil soalan daripada KWSP Tok. Kejap. Kejap. Ada lagi? Okey. Bagi banyak pula. Okey. Cuba tengok Sir Leslie ada request nak naik. Datuk naikkan dia. Itu banyak soalan yang logical yang kita nak bercerita tentang bajet.
Apa nama Sir Leslie ni pegawai Berdali Biju tu. Oh ya. So Ha. Leslie KVE. Ha. Saya Knight of the pegawai British. saya Knight pegawai of the kepada British Syafiq Alim. Empire. Salam Datuk. Apa khabar? Itu. Okey. Okey. Nampak tak nampak Red? Alhamdulillah. Saya tadi duduk kat bawah, tolong layan anak-anak bapa. Datuk naikkan saya. Saya kata alamak, pasal lah ni. Okey, Tok. Okey, sebelum tu Tok, saya nak pergi Abang Salim Iskandar ada, bagi dia tanya dululah Salim Iskandar. Tapi saya nak celah sikit Tok boleh Syafiq, Syafiq. Tok diam ya, saya nak tanyalah. Okey Tok, berkenaan Syafiq. dengan KWSP ni Tok. Syafiq. Okey, ajak Leslie. Okey. Alright, okey. KWSP ni Tok, saya baca soalan directly tu Tok apa nama ni, dia orang tak faham apa yang cuba Datuk maksudkan berkaitan dengan KWSP bersasar dengan fleksibel ni yang Datuk kata tak wajar ni, apa tak logik ke macam mana. Ya Datuk tu. Okey. Datuk boleh terang sikit. Okey, dia macam ni. Saya sebut dalam ucapan saya, dalam perbahasan saya, bahawa saya Leslie mic tutup dulu Leslie. Bahawa saya sebenarnya tak selesa dengan konsep compulsory savings. Jadi saya berpegang dengan pandangan bahawa kerajaan ini peranannya adalah untuk mendidik rakyat dan memujuk rakyat dan mengajak rakyat untuk buat benda yang baik. Seboleh-bolehnya kerajaan kena elak daripada memaksa rakyat buat satu-satu benda yang dikatakan baik di tafsiran kerajaan. Jadi contoh benda yang dipaksa ni ialah EPF lah. Dia paksa untuk kita simpan untuk hari tua. Saya tak selesa dengan konsep compulsory savings ni. Sebabnya simple je. Visi saya mengenai masyarakat ialah masyarakat yang buat pilihan berdasarkan ilmu dan dia cari knowledge tu sebab dia rasa ada tanggungjawab untuk dia buat keputusan yang terbaik untuk diri dia berdasarkan knowledge. Kalau sekiranya kerajaan je suruh, kita punya kepala otak pun tak fikir dah. Kita akan kata kita buat je lah sebab kerajaan suruh. Kita tak ada justifikasi di belakang tu. Jadi apabila kebertanggungjawapan untuk cari ilmu tu tak ada, masyarakat kita takkan berkembang dan takkan jadi lebih maju. So itu saya punya rasional untuk nak supaya kita wujudkan kerajaan yang mengajak dan mendidik rakyat, bagi insentif kepada rakyat untuk buat sesuatu secara voluntary. Dan ini yang menyebabkan bagi saya, bila rakyat kata nak pengeluaran KWSP secara bersasar, bagi saya itu permintaan yang logik. Sebab dia perlukan duit tu hari ni. Nampak tak? Dia perlukan duit tu hari ni. Saya bagi contoh, kebetulan Red ada kat sini. Red kena tahan polis. Kena pergi soal siasat. Tak boleh nak berniaga. Bila tak boleh berniaga, income tak ada. Tapi dia duk simpan KWSP dah katalah 10 tahun. Ada duit 40 juta dalam akaun. Jadi bila ada duit banyak, tapi dia disebabkan dia tak boleh nak keluar, dia nak belanja beberapa sehari, katalah perbelanjaan dia RM13,000. Orang-orang kaya, tiba-tiba bisnes tak masuk hari tu. Kan tersangkut, tapi duit ada. Apa yang kerajaan paksa rakyat buat sekarang? Kerajaan suruh rakyat berhutang pula dah. Cagarkan duit yang dia ada untuk dapatkan duit untuk dia belanja. Sedangkan dia dah ada duit tu. Mana logiknya tidak membenarkan pengeluaran KWSP bersasar ini? So itu yang pertama. Penyelesaian yang kerajaan bagi ialah... Leslie mic tutup dulu Leslie, bising Penyelesaian yang kerajaan bagi ialah nak minta supaya KWSP buka akaun 3. Akaun fleksibel. Akaun fleksibel ni dia nak mula tahun depan. Nak mula bulan Januari. Nampak tak? Kalau sebulan kita simpan RM30, dalam akaun satu tu dah mungkin dah ada RM100,000. Saya jumpa seorang dulu, saya jumpa di Penang. Dalam akaun dia ada RM700,000, tapi rumah kena lelong. Apa Supermam. Nampak tak? Jadi bila duit ada banyak dalam KWSP, tapi rumah kena lelong, kereta kena tarik. Ada orang yang ada duit dalam 25-30 ribu dalam akaun, kerja kat kilang, kerja lama, motor kena tarik, nak pergi kerja tak boleh. Mana logiknya benda ni? Kalau sekiranya dia ada duit dalam akaun satu tu, tapi tahun depan, bulan 1, kerajaan kita bolehlah buka akaun 3, fleksibel. Dia letak 10% daripada caruman bulanan. Katalah dia carum bulan-bulan banyak mana sekalipun, masuklah RM30 dalam akaun satu.
Dia nak buat keluar ada RM30 je. Akaun satu dia ada RM30,000. Jadi mana logiknya akaun fleksibel KWSP ni? Sebab tu bagi saya, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat pada hari ini, penyelesaian yang dibagi oleh Anwar Ibrahim adalah jauh menyimpang dan di luar tabi'i daripada pemikiran manusia biasa. Orang nak selesai masalah hari ini, dia suruh simpan 3 tahun lagi baru boleh buat keluar. Sementara tu nak buat apa? Sebab itulah akaun fleksibel ni bagi saya tidak menyelesaikan masalah sebenar. Dia nak menyelesaikan masalah sebenar, memang penyelesaian satu-satunya ialah boleh keluar secara bersasar. Jadi itu yang saya maksudkan hari itu. Setuju. Okey, Leslie, teruskan. Tak sempat-sempat dia nak tanya soalan. Jangan mencelah. Tapi jangan mencelah. Saya tanya, lepas tu saya turun sekejap. Okey, macam ni Datuk. Semalam semasa sesi jawapan menteri MQT di Dewan Rakyat, soalan nombor 2, ahli Parlimen Hulu Terengganu bertanya kepada Pihak Max. Dia tanya, apa jaminan kerajaan bahawasanya harga telur dan telur ayam tidak akan naik apabila diapungkan kelak? So Pihak Max macam biasalah, pusing kiri, pusing kanan apa semua, spin sampai Sabah, Sarawak, pusing balik, pergi Cerot Tokun, pergi Kok Deyang, baru ni dekat Parlimen. So jawapan Pihak Max malam, dia cakap keputusan kerajaan untuk mengapungkan harga telur dan telur ayam sebab harga semasa lebih rendah daripada harga siling. Pertama. Kedua, dia cakap disebabkan subsidi untuk ayam dan telur ayam saja sampai 2022 dalam 3.7 bilion, yang mana memberi manfaat juga kepada 35 juta orang asing. Poin kedua. Lepas tu pula bila ditanya soalan tambahan oleh YB Hulu Terengganu, dia jawab, sekali lagi dia jawab, kalau berlaku kenaikan harga telur dan telur ayam disebabkan sebab-sebab tertentu, basically Pemex cakap apa yang kerajaan akan buat adalah, pertama, top up dengan bekalan tempatan yang ada dalam 30%. Kedua, beli ayam dan telur ayam daripada Thailand sebab harga dia rendah daripada harga dekat Malaysia. Ketiga, seandainya ada peniaga ambil kesempatan naikkan harga, penguatkuasa akan mengambil tindakan tegas. So basically, ayam dan telur ayam diapungkan. Macam yang Datuk cakap tadi, memang free market supposed to be the floating lah. Nama pun dah apung, turun naik tu memang guarantee lah. Tapi dalam keadaan sekarang, sampai sekarang, kartel-kartel ni diorang ada exact figure berapa jumlah yang diorang kena kurangkan daripada segi production untuk dia trigger short of supply dekat pasaran. Tapi kalau mendengar jawapan Pemex tu, budak sekolah pun boleh bagi jawapan macam tu. Mahal kat sini, aku beli dekat Thailand sebab Thailand lebih murah. Even dalam jawapan dia sendiri pun dia cakap harga telur dan telur ayam dekat Thailand murah pada masa sekarang. Tapi saya agak duka cita kenapa dalam soalan tambahan YB Hulu Terengganu tu dia tak tanya soalan macam ni. Kalau saya lah Datuk, saya akan tanya, okay, you cakap apung harga telur ayam, kalau naik kita beli di Thailand sebab Thailand murah. Apa akan terjadi? What is your backup plan kalau seandainya sebulan, 2-3 bulan ke hadapan di Thailand pun akan menghadapi masalah yang sama, yang mana sebagai contoh negara India telah memberhentikan pengibutan beras ke Malaysia dan menyebabkan kita boleh shortage. So what will happen? Apa yang akan terjadi seandainya bila harga naik disebabkan sebab-sebab tertentu dekat Malaysia, mungkin kartel sebutas semua, dalam masa sama pula dekat Thailand harga lebih tinggi. So nampak macam tak faham. Saya tak dapat brand semalam pun, saya tak dapat brand. Apa jadi jawapan tu? Okey, so ini sebelum tu kalau ada yang turun dulu, boleh keluar dulu sebab ni ada banyak queue nak masuk tanya soalan ni. Tapi macam mana pun pasal soalan tadi, inilah yang menyebabkan bagi saya sebenarnya Anwar Ibrahim ni dia tak berjaya nak outline apa dia nak buat dari segi reform yang sebenar tu. Kalau kita tengok betul-betul, bila dia kata nak bantu rakyat, ahli-ahli parlimen lain, Titi Wangsa, Larut, Datuk Hamzah, even Putrajaya dan saya sendiri ada sebut,
mengenai keperluan untuk mereformasikan platform untuk kita bagi bantuan kepada rakyat secara holistik, secara keseluruhan. Kalau dia buat ambil sikit, betulkan sini, sikit-sikit ni, dia tak selesai masalah. Macam tadi lah, dia kata tadi harga harga semasa lebih rendah daripada harga siling. Itu sekarang. Tahun depan macam mana? Besok macam mana? Jadi ini yang saya kata, Anwar ni dia bagi jawapan tu macam saya tak tahulah dia dapat nasihat daripada pegawai atau tidak, tapi dia tak tak habis cerita dia. Sebenarnya dari segi nak bantu rakyat ni, saya sekali lagi saya nak ulang cadangan saya yang saya sebut dalam parlimen baru ni. Kita kena tengok contoh di negara-negara lain yang mengamalkan apa dipanggil sebagai welfare state. Kita bukan welfare state tapi ada negara lain yang mengamalkan welfare state, dan dia punya cara tu kita boleh belajar. Bukan saya nak kata kita kena jadi welfare state, saya pun tak setuju, tapi mekanisme penyampaian bantuan kepada rakyat dibuat dengan lebih baik. Maksudnya dia tak buat dengan cara ni sekejap apung, sekejap kontrol, sekejap bagi subsidi, sekejap potong subsidi. Dia tak buat macam tu. Apa dia buat ialah dia tengok untuk seseorang individu itu hidup dengan selesa, dengan reasonable lah, bukanlah dengan selesa sangat, tapi reasonable. Berapa jumlah yang diperlukan setiap bulan, dan apa bantuan yang diperlukan untuk membolehkan dia dapat kerja supaya jumlah bantuan itu dikurangkan. Jadi diwujudkan agensi-agensi macam contohnya kalau di Australia dia panggil Services Australia. Kalau di UK dia panggil Job Center Plus. Kalau di US ada agensinya. Banyak lagi lah tempat-tempat yang ada agensi-agensi ni. Kita kena reform supaya menuju ke arah itu. Dan bila kita dah betul-betul buat macam tu, ni soalan harga ayam naik, harga telur naik, semua dia jadi tak relevan tu. Sebab bila kos sara hidup naik, maka bantuan yang dibagi oleh kerajaan kepada kita pun akan naik juga. Sebab apa? Sebab dia dah tailored jumlah keperluan tu kepada jumlah bantuan kepada keperluan kita. Kalau di UK ada child benefit, ada income support, ada housing benefit, macam-macam lah. Dan semua ini dibagi, ada job seekers allowance, semua ini dibagi dengan matlamat nak membantu seseorang itu dapatkan kerja di pasaran terbuka. Sebab apa nak kerja? Sebab dengan bekerja dia dapat gaji. Bila dapat gaji dia tak perlu meminta-minta daripada kerajaan. Sebab apa kita tak nak rakyat minta-minta? Sebab kita tahu tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bila kita letak diri kita di sebelah bawah, maka kita letak diri kita di tempat yang kurang mulia. Dan kita tak nak jadi macam ni. So yang lebih baik ialah Anwar patut tengok bagaimana nak ambil idea yang Titiwangsa bagi, cash transfer. Yang saya bagi bagaimana nak wujudkan pusat sehenti untuk bantuan rakyat. Yang Putrajaya sebut bagaimana nak reform the benefit system. Ni semua orang dah sebut dah. Dia nak dengar ke tidak je. Idea ni bukan baru pun. Dan saya rasa lepas ni kalau berminat dengan program bantuan kerajaan ni supaya kita tak terperangkap bincang harga ayam. Lepas tu bincang harga telur. Lusa bincang harga itik. Lepas tu bincang harga daging. Lepas tu bincang harga kambing. Sampai bila pun tak habis. Selesai harga kambing, harga ikan pula naik. Selesai harga ikan, harga telur naik balik pula dah. Jadi ni semua tak selesai. So reform the whole benefit system supaya dia selesai once and for all. Okey Tok, sebelum tu Tok, Datuk bergerak ke sini sikit Tok. Dia macam berlindung. Sini tu lah, Datuk. Fake. Celahan soalan, lepas tu saya akan turun untuk bagi peluang yang lain. Okey, yang berkaitan dengan apa? Ayam dengan telur lagi kan? Telur saja. Saya pun nak tanya ayam juga. Banyak telur ni sebab apa? Kita ada 2 orang ni. Ni saya nak welcome kita punya muslimah baru kita Tok. Alhamdulillah. Kan? Apa khabar ya Ukti? Bawa balik muktamar tu. Bawa balik muktamar tu, jangan main-main tu. Nasib baik dia tak belik lah. Okey, Fik, celahan soalan untuk Datuk. Ya. Sebelum pergi kepada tajuk lain, kita tuntaskan masalah telur ni. Pertama saya nak disclaimer, mengapungkan harga telur ni, ini adalah satu malapetaka kepada barang yang berkaitan dengan telur dan juga ibu ayam tu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua Datuk, saya ada satu saranan. Mungkin Datuk boleh cantikkan saranan saya ni lagi dan boleh bawakan benda ni kepada pertimbangan Datuk untuk dibentangkan kepada di parlimen untuk disoal
tentang mitigation plan kepada menteri yang terbabit. Okey, kalau kita tengok daripada sekarang ni, sama ada telur atau beras, saya specifically pada telur. Kalau saya ingin berkongsi, kalau saya dulu berada di dalam engineering department menjaga bahagian proses end user untuk yield dan juga untuk end product. Apabila berlaku benda-benda yang kita tak boleh nak supply kepada klien kita, dalam engineering akan tengok pada root cause analysis dia. Root cause analysis dia macam mana kita tengok pada masalah tersebut, iaitu pertama kita akan bagi panadol dulu, iaitu tentang short plan dan juga untuk forecast plan. Okey, yang kedua, kita akan tengok, kita akan buat production audit. Adakah dalam kita punya domestic area sekarang ni di Malaysia, kecukupan untuk supply barang, especially telur, saya ambil telur saja dulu, cukup untuk penambahan penduduk kepada rakyat Malaysia. Itu yang pertama. Jikalau tidak mencukupi, apa kita punya plan? Plan kita adalah untuk sama ada kita perbanyakkan lagi atau menambah lagi kilang-kilang ayam telur ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita dah mula fikir sama ada beras atau telur, kita dah boleh mula fikir untuk kita buat satu buffering system. Buffering system adalah penampan untuk apabila turning point-nya berlaku, apabila sesuatu shortage berlaku, dia penetrate kepada kita punya buffering. Bermakna kat situ kita ambil kita kena ambil early action. Bermakna emergency action. Kita kena tengok balik. Dan kita juga kena tahu bahawa apabila kita berlaku supply and demand, kita tengok rentetan daripada pengusahaan ayam itu tersebut. Contohnya, ayam memerlukan dia punya supply and chain management. Dia perlukan makanan. Dan saya rasa mampu, laboratory kita mampu untuk mengkaji, saintis kita mampu untuk mengkaji, kerana saya percaya bahawa sumber makanan ayam baik secara organik ataupun sebagainya, kita ada raw material di dalam Malaysia. Kenapa kita perlu lagi untuk berharap kepada negara lain untuk supply, untuk nak boost pada ayam tersebut. Dan yang ketiga, Datuk, saya nak bagi tahu Datuk, adakah selama ini bahawa menteri ada tak cek pengeksportan, ada tak berlaku kenaikan yang mendadak? Kerana saya mendapat feedback daripada kawan saya yang sendiri membawa lori telur bahawa satu ekspor luar biasa telah berlaku di dalam Malaysia. Ini saya dikabarkan. Saya kerana dia kena buat lebih masa. Ekspor itu telah berlaku daripada had yang sebenar. Kerana apa? Kerana kesempatan diambil daripada kelemahan nilai ringgit Malaysia yang berlaku sekarang. Jadi permintaan domestik itu terpaksa dipotong dan dilebihkan kepada pasaran ekspor. Jadi itu saja soalan benda yang saya sarankan, bagaimana dia punya mitigation plan dan juga daripada apa yang kerisauan yang berlaku sekarang ni. Saya minta undur diri Datuk dan juga host yang lain, host dan juga panel yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Tok, nak jawab ke nak masukkan dalam ucapan, Tok? Tak apa, saya ambil nota tu, so fine. Okay. Alright, Tok, tidak ada juga untuk kita tidak membincangkan soal kluster yang important bagi Datuk ni adalah berkaitan dengan Kementerian Komunikasi Digital. Kita ada dua orang kat sini, Kak Ratu dan juga Abang Salim Iskandar. Kak Ratu baru ni, orang kata apa ni, dia punya NGO dan salah seorang telah dipanggil. Nanti dia akan cerita kat Datuk. Okey, Abang Salim Iskandar ni adalah antara soalan yang Datuk bawa dalam parlimen tapi menteri lari tak mau jawab. Okey, kita bagi peluang kepada Abang Salim. Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Assalamualaikum. Dengar. Okey, baik. Saya baru balik daripada himpunan Palestin dekat embassy tu. Saya tengah buat live tadi, tiba-tiba saya punya account kena revoke access. Saya tak tahu, kita just buat perhimpunan aman je, tetapi tengah buat live ni tiba-tiba dibagi tahu yang saya tengah spread hatred. Jadi dekat Malaysia ni, okey, ini relevan dengan KKD dengan Fahmi Fadzil ni. Saya pelik TikTok Malaysia ni di bawah Fahmi Fadzil ni, saya sangat pelik. Kenapa mereka terlampau menyekat kebebasan bersuara kita? Saya punya line, Datuk, sampai hari ni masih lagi tak ada.
saya masih lagi tiada line telefon Maxis dengan Celcom serta dengan plan family saya masih tak ada lagi. Kami dah hantar dah notis apa semua dan tengah saman SKMM. InsyaAllah kes saya akan disebut pada 7 hari bulan 11 nanti. Doakanlah untuk saya kan. Saya memang macam bukan Islam lah bang. Modal tu je ke? Tak apalah. Daerah marah bila saya kata kenapa PAN tu Syiah. Tapi benda tu hakikat. Minta maaf lah, jangan marah ya. Kebenaran memang pahit nak ditelan. Okey, saya teruskan. Jadi lepas saya kena revoke access tu. Dan Datuk, saya pelik Datuk ya. Saya tak faham Datuk. Selama kita buat piket atau kita buat apa tunjuk perasaan ataupun kita tak ketidakpuashatian depan American Embassy. Selama ni kita dapat pergi depan. Tetapi malam ni saya melihat satu benda yang baru. Selang 2 blok bangunan, polis telah menahan dan tak beri kita ke depan. Dia tak bagi kita pergi depan embassy tu. Jadi saya agak terkejut lah. Saya budak yang baru dalam TikTok ni kan. Tapi mungkin dalam media sosial ni saya dah agak lama juga. Saya dah banyak saya tengok, banyak saya dah cover. Tapi saya agak pelik malam ni. Saya tak salahkan abang-abang polis yang jaga tu. Abang-abang polis semua baik-baik orangnya. Okay, cuma mungkin ini arahan daripada orang atas. Saya agak sangat-sangat terkejut lah. Ya, saya sangat terkejut. Lepas tu berbalik kepada Fahmi Fazil ni, KKD, Kementerian Komunikasi Digital ni. Kenapa Fahmi? Kenapa saya nak Datuk bawa lah isu ni, kalau boleh saya minta lah ya. Kepada Datuk lah kami berharap, Datuk yang handsome, yang sangat macho ni kan, kami harap bawalah suara kami ke, kacau lah dia. Walaupun dia tak mau jawab tu hari Datuk tanya, Datuk kena tanya lagi, kenapa kebebasan bersuara kita ditahan, disekat. Lagi satu, kenapa TikTok Malaysia tak bagi kita bercakap tentang Palestin? Kami bercakap tentang nasib yang menimpa Palestin. Pagi tadi Palestin telah dibom hospitalnya di Gaza ya, di Gaza Hospital Baptist. Dan yang mati banyak tu kat situ adalah anak-anak kecil. Dan tadi saya nampak masa perhimpunan dia bawa anak-anak Palestin yang kecil, sangat comel, ya Allah, sedihnya. Saya tak tahu nak cakap apalah perasaan tadi tu kan. Jadi saya nak minta Datuk tu lah. Saya nak cakap benda-benda lain pun saya tak pandai Datuk. Jadi yang ni ada kena mengena dengan saya. Maka Datuk, saya minta lah tolong perjuangkan nasib kami. Para pengamal media sosial ni. Kami menyuarakan suara rakyat. Bukannya kami menyuarakan suara kami sendiri. Kalau nak ikutkan saya, Alhamdulillah dah selesa dah. Saya tak perlu pergi mampu lah kan. Tapi saya fikir kesian rakyat-rakyat Malaysia ni. Jadi atas sebab itulah saya memperjuangkan. Sekiranya saya terkorban untuk memperjuangkan rakyat ni, saya redha. Terima kasih Datuk. Thank you very much. Tak apa, saya minta diri dulu lah, saya turun. Ayat terkorban tu. Okey, tak apa, teruskan. Okey, terima kasih. Bagi laluan orang lain pula lah. Datuk. Saya rasa Datuk, ada masa Datuk kita minum kopi. So cerita mengenai mengenai KKD. Datuk nak masuk dulu. Boleh Kak Ratu cerita tentang Salwa Zain. Kak Ratu ni ada dekat 6 kes dah dia ambil tu. Mungkin dia boleh cerita satu-satu kes dan kes yang paling kelakar dan sebagainya. Okey Kak Ratu, teruskan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara? Dengar. Okey. Malam tadi apa yang terjadi? Ya, dengar ya Ustaz. Malam tadi apa yang terjadi, salah seorang daripada tim kami dipanggil ke IPD Ceras kerana dia buat live, tapi ada orang yang komen buat menyentuh 3R, tetapi host yang kena panggil. So adakah dia punya tindakan ni dia dah jadi macam meluas sangat sampai host tu boleh kena tindakan tu semua. Tapi Abang Wahab mungkin boleh off mic dulu Abang Wahab, tak dengar suara Kak Ratu. Apa jadi ni malam tadi dia dipanggil sebagai saksi tu semua, sebab kalau YB nak tahu macam kami ni kalau kita buat host dia tak baca komen tau. Kita ada moderator yang akan control situation ni semua. So jadi nak katakan kalau setiap kali lah kita buat host ada orang sentuh benda yang sensitif, adakah semua host hari-hari nak kena panggil balai? Bukankah benda tu sangat-sangat menyusahkan? Sebab benda-benda macam ni pernah terjadi dulu pun semua, tak jadi isu pun. Kalau katakanlah Malaysia Kini ke Sinar Harian ke, dia post sesuatu, lepas tu ada orang komen kat bawah, adakah Sinar Harian yang kena panggil? Betul tak? So macam dia menyusahkan lah. Dia menyusahkan tu semua macam sengaja. Tapi apa yang terjadi, kalau dekat blok kerajaan, kami ni dah banyak buat laporan polis,
Tak ada seorang pun kena panggil. So jadi macam semak lah kita orang ni. Kita jadi semak. Dia luar tabi'i. Dia luar tabi'i macam tu. So itu yang berlaku lah. Lepas tu ada certain yang lain lah. Macam yang lain-lain tu kena panggil pun semua okey lah. Ada menyentuh, dia assume ada sentuh macam 3R ke semua. Tapi macam yang lain-lain tu semua dah buat penjelasan memang tidak menyentuh, so dia orang kata okey je lah. Tapi kalau terus macam ni hari-hari, melainkan kalau kami buat, kita buat host, kita panggil panel, melainkan kami sendiri yang mencerita pasal menghasut pasal soal agama, bangsa atau negara atau raja-raja, itu cerita lain. Tetapi ada jadi masalah ke kalau kita bercerita pasal, contohnya kita bertanya, Malaysia ni adalah negara Islam, milik tanah Melayu. Adakah itu satu kenyataan yang salah? Tetapi ada satu-satu pihak buat laporan polis mengatakan, oh ni hasutan tu semua. So dia seolah-olah macam menakutkan kita, macam kita ni dah tak boleh cerita pasal agama, kita dah tak boleh cerita pasal Melayu, kita dah tak boleh cerita pasal raja-raja. So benda macam ni kan, kita kena buat sesuatu lah untuk overcome this situation, Datuk. So saya pun kalau hari-hari nak kena ambil kes, penat banyak saya nak attend apa kes-kes semua. Itu je lah, Datuk. Ya. So saya dengar komen dua-dua tadi dan yalah saya pun dapat update banyak juga mengenai apa yang berlaku ni. Dan memang betul, saya pun bimbang dengan apa yang berlaku sebab sekarang ni bila kita tengok kalau kita tengok sejarah lah, kalau kita pergi sejarah, apa yang berlaku sekarang ni, inilah yang dulu dia duk komen kata maha zalim, maha Fir'aun. Rupa-rupanya sekali jadi Perdana Menteri zaman ni, dia punya tahap ke Fir'aunain tu jauh lebih tinggi. Dan saya rasa memang amat membimbangkan sekatan-sekatan yang dikenakan kepada mereka yang bercakap di media sosial. Contohnya macam malam ni. Ni saya first time seumur hidup jadi host. Dia orang datang tak kata apa-apa, kan tak tahu pasal saya pula yang kena panggil. Jadi ini masalahnya. Kalau sekiranya kita berhadapan dengan sebuah kerajaan yang merasakan dia tak begitu secure dengan kedudukan dia. Sedangkan dari segi bilangan kerusi di parlimen, sepatutnya tak ada apa dia nak bimbang pun, banyak aja bilangan kerusi dia berbanding dengan sebelah pembangkang. Jadi dia sepatutnya majoriti tu amat selesa untuk dia. Tetapi dia rasa tak secure. Diri Anwar Ibrahim tu sendiri macam ada insecurity complex dalam diri dia. Jadi saya pun tak tahu nak kata macam mana. Tetapi yang pastinya, bila kita bercakap mengenai isu 3R contohnya, mengenai isu mengenai agama, bangsa, raja-raja ni, yang berlaku ialah bila kita tengok dalam Dewan Rakyat tadi, yang berlaku ialah ada wakil rakyat daripada PAS bangun bercakap mengenai perkara yang fakta dari segi agama Islam. Berdasarkan kefahaman sebagai seorang yang terpelajar, terdidik dalam bidang agama Islam. Bangun pula mereka daripada DAP yang tidak beragama Islam, yang sudah pasti tidak mempunyai pendidikan yang sama tahapnya dengan wakil rakyat daripada PAS yang bercakap tadi. Tapi mereka pula kata bahawa ini salah, ini tak betul, ini tidak patut diutarakan, tak patut disebut. Jadi bagi saya, yang saya lihat ni, yang memainkan isu 3R sebenarnya bukan di sebelah Perikatan Nasional. Yang memainkan isu 3R ni ialah di sebelah PH terutamanya. Tapi dia mainkan isu 3R tu dengan mengatakan bahawa cakap pasal Melayu, cakap pasal Islam, cakap pasal raja-raja, salah. Kalau dalam Dewan Rakyat bercakap mengenai hak sekolah Cina, bercakap mengenai peruntukan kepada mitra, tak ada masalah pun. Untuk peruntukan untuk kampung baru Cina, peruntukan untuk pendidikan mereka yang duduk di estate-estate di kalangan orang India, saya pun akan bangun sokong. Jadi ini bukan isu perkauman. Tapi kenapa pula dalam negara kita
Bercakap mengenai membantu orang Cina boleh, bantu orang India boleh, bantu orang Kadazan boleh, bantu orang Murut boleh, bantu orang asal boleh. Bantu orang Melayu Islam tak boleh. Ini satu situasi yang menjempakkan ada orang rasa diprovok apabila timbul isu-isu tertentu. Dan malangnya pula, bila berlaku situasi macam ni, yang datang menggunakan kuasa mereka, ialah ni daripada KKD, SKMM lah, polis lah. Jadi, bagi saya, ini situasi yang tidak adil dan dia sebenarnya melambangkan betapa reformasi yang dilaung-laungkan oleh Pakatan Harapan sebelum ini, sekarang ini dia dah baling buang dalam laut, tong sampah ke, baling dalam sungai ke mana, saya pun tak tahu mana dia baling, tapi itu bukan pegangan dia lagi. Reformasi telah terkubur. Jadi orang yang nak menyokong agenda reformasi, dia kena sedar bahawa kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim hari ini gagal menjaga kebajikan rakyat, gagal menjalankan agenda reformasi sekalipun. Dan yang paling senang kita tengok ni lah dalam kes-kes membabitkan kebebasan bersuara, terutamanya aktivis media sosial. Sebelah dia bercakap, dengar-dengar, tak ada masalah. Ratu Naga bercakap, kena tahan. Red bercakap, kena panggil. Salim bercakap, apa benda dia cakap bulan Ogos tahun lepas sampai kena akaun Selcom dengan Maxis pun kena sekat. Jadi Datuk, saya memang tak faham. Mencelah sikit Datuk. Red, sikit boleh tak, Red? Aku nak tanya je. Tak, ni bukan. Sikit Kalaulah Fahmi Fadzil ada kat sini, contohlah tu apa sebenarnya soalan tambahan yang Datuk nak tanya related pada soalan nombor 12 yang menyebabkan dia sampai terkekek-kekek lari keluar dewan? Sebenarnya dah saya sudah 2-3 kali dah, bukan 3-4 kali dah saya cuba nak tanya dia soalan, tapi sebelum sempat tu dia dah tak ada, dah sama ada speaker dah berhentikan sesi ataupun dia tak datang, dia bagi kepada Teo Ni Ching sebagai timbalan dia. Jadi saya benda ni simple, saya nak tahu mana pergi semangat reformasi dia. Saya nak tahu dia dah terlupa ke apa benda dia cakap sebelum ni. Saya nak tahu juga ni macam manalah SKMM ni dia boleh dengan muka tak malunya mengatakan dia menjalankan tanggungjawab, sedangkan satu dunia boleh nampak bahawa dia buat kerja secara terpilih. Saya buat laporan daripada bulan Julai hari tu. Sampai sekarang pakcik yang saya buat laporan tu okey je lagi, apa nama Syukri Syamsuddin tu. Dok aktif lagi, saya tak tahu apa SKMM buat. Tetapi bila orang lain hari ni bercakap, besok kena panggil. Jadi bila dia secara selektif macam ni, ini yang orang kata tak adil. Jadi kita bukan nak komplain secara sembrono begitu. Kita nampak ketidakadilan itu. Kenapa orang yang menimbulkan isu-isu yang memang bermasalah, yang memang boleh menimbulkan masalah, memang isu dia timbul ke isu tu pun masalah dan kontroversi, di sebelah sana tak ada masalah. Kita sebut benda yang fakta pun kadang-kadang kena panggil. So ini memang hati benda tak adil. Dan yang paling pentingnya ialah kalau ada lagi lah walaupun sekelumit rasa percaya kepada geng-geng Fahmi Fadzil ni bahawa dia akan buat reformasi dan dia akan jaga kebebasan bersuara, saya lupakan je lah. Dah nampak sangat dah tak boleh nak harap ni. Nampak sangat tak boleh percaya. Okey, lepas ni Abang Salim Iskandar kita cut video ni, kita tag dekat Fahmi Fadzil kat Twitter suruh dia jawab. Okey, red line. Alah. Saya bila berkenaan dengan SKM ni, saya macam nak lucu, mana nak gelak, mana. Kan, Datuk. Yang paling saya tak boleh terima akal sihat saya ni. Kan, saya belum pernah lagi seumur hidup saya ni, separuh umur saya ni ada separuh kita merdeka, 66 tahun. Dan kita tak pernah tengok satu menteri yang buat satu tindakan yang luar biasa, boleh dikatakan luar tabi'i lah bagi pendapat saya. Di mana dia bercakap, jaga-jaga anda diperhatikan, nanti redoka depan rumah. Kita tengok trend politik dulu Datuk Sebelum-sebelum ni walaupun dia cakap apa tu ni bapak segala Firaun lah kan. Lepas tu campur Najib ni yang kata memang apa segala-galanya lah kan. Tak ada lagi satu menteri yang berani ugut rakyat tau. Sebab dia lupa tau yang orang Malaysia ni tak kira Melayu, Kadazan, India, Cina ni,
Dia ada satu PL lah kita ni. Kita okey hang cakap tak apa, hang cakap set lagi PRU nanti hang tunggu. Dia tak tahu tau yang kita ni boleh kalah tu sebab perubahan ni pernah berlaku. Kan trend politik 1990-an waktu kita ingat Cina nak berubah tapi Cina swing masuk barisan yang PRU 14. Ini yang kadang-kadang yang kita nampak, saya setujulah cakap YB tadi. Adalah satu dunia boleh lihat ketidakadilan dan double standardnya kerajaan hari ini. Bila blok kita bercakap ni kan, kadang-kadang tak ada kena-mengena pun. Kan, tiba-tiba kena panggil polis. Kena bagi keterangan. Macam apa kakak saya seorang, Kak Salwazin. Dia jadi host tak ada kena-mengena, tiba-tiba kena datang. Tak pernah dalam sejarah kena macam ni. Dan saya ni pula bekas PKR yang bagi pendapat saya adalah satu penipuan yang sangat jelas yang dilaungkan dalam reformasi yang bertahun-tahun kau sembang dengan orang, engkau lah yang manusia yang terpaling hebat, terpaling mulia, terpaling nak membawa suara rakyat, kan, suara hidup rakyat, kan, yang menggunakan kemiskinan rakyat hari ini selama bertahun-tahun, tetapi bila dia naik jadi kerajaan, Masya Allah, hebat dan dahsyat. Saya pun sebenarnya, Datuk pun dah cakap tadi pasal SST kan. Tapi berkenaan dengan ayam ni, saya secara logik kita belajar ekonomi kan. Tak ada satu kebarangkalian yang kerajaan ini boleh membagi kita the good possibility numbers to us that they can make sure good pricing to us. Dan boleh downside reduce all the living cost. Dia would not be because why? Sekarang yang existing year 2023 ni, we are going to 11 months from last year. Bagi saya kita tak nampak apa perubahan lah. Kan? Macam saya peniaga kan. Saya berniaga, saya melihat harga barang. Saya setuju harga barang meningkat setiap tukar perubahan kerajaan. Saya setuju. Tetapi Datuk, saya tak pernah merasai kegilaan naik harga barang secara total. Kan yang kita tengok, apa ni naik sini sana naik. Yang paling kelakar Datuk, tak pernah lagi, bonda saya sendiri tak pernah lagi kita ni ada masalah. Beras tak ada, telur tak ada, ayam tak ada. Bila ada harga merepek, belum pernah lagi lah kita setakat ni. Itu pasal saya bila waktu dalam parlimen 2 minggu lepas ke minggu lepas, bila ada menteri, saya tak tahu daripada MP kita yang mana, dok tanya saya lupa. Tapi daripada blok kerajaan dia kata apa? Tak ada akta untuk menyekang. Saya pun macam wow. Syafiq Alim pun cakap, pun terkejut. Dia dekat dalam parlimen lah macam Datuk kan. Saya dengar dalam video tu pun, tu saya cakap, macam mana Rona Kendi, bagi saya Rona Kendi ni tiger of Borneo lah. Sebab dia boleh arahkan benda yang impossible orang berani buat. Jadi saya kata, hari ini saya tengok kerajaan hari ini sangat bacul dalam membuat keputusan ataupun mempertahankan hak rakyat. Ini yang saya tak boleh terima. Okay, Red, dapat dah poin tu, Red? Ha? Okey, dapat dah poin tu. Okey, Tok, sebelum Datuk jawab Red tu, saya nak suruh Datuk jawab soalan Red tu berserta dengan satu quote ni, boleh Tok? Saya baca daripada George Washington, dia cakap, if freedom of speech is taken away, the dumb and silent, we may be lead like a sheep to the slaughter. Oh, sorry sikit tu English orang Kedah tu, dia tu ah. Okey tu. Orang Kedah pula salah, bagi tahu lah sendiri. Okey tu. Boleh hurai sekali dengan tu. So saya rasa banyak poin yang ditimbulkan tadi. Dan realitinya dia berpusat kepada satu isu yang sama, iaitu kita tak boleh percaya kepada agenda reformasi yang dipropagandakan oleh PH selama ni. Dia tak buat dah reformasi itu, dan pada masa yang sama untuk menutup hakikat bahawa mereka ni dah terlupa dengan agenda reformasi itu, apa yang dia buat? Dia sekat orang lain daripada bercakap mengenai kelemahan-kelemahan dia. Jadi biasanya kita ni kalau kita jadi sebuah kerajaan, seorang pemimpin yang baik, bila orang bagi tahu bahawa kita ada kekurangan, kita ambil dan kita perbaiki. Sebab tu saya mengharapkan perbahasan dalam Dewan Rakyat, terutamanya hari Senin hari itu. Saya minta kalau sekiranya boleh cuba tengok balik perbahasan yang disebut oleh Titi Wangsa, mula dengan Larut, kemudian Titi Wangsa,
Adalah beberapa orang pada hari itu, tapi yang ingat kat saya Larut, Titiwangsa, celahan-celahan daripada Putrajaya, ada juga komen daripada Damansara yang bagus. Saya tak pasti Wong Chen Subang cakap pada hari apa, tapi komen-komen dia pun menarik. Tapi yang best sekali pada hari Isnin tu yang saya bagi tu lah, tapi dia tak buat tu, orang lain akan puji. Tapi banyak idea yang disuarakan pada hari Isnin itu yang niatnya adalah untuk membantu memperbaiki kelemahan yang ada dalam ucapan Dr. Ibrahim. Saya pun sebenarnya saya dapat komen daripada beberapa orang yang kata mana ni dah ucapan tak ada kutuk-kutuk, tak ada balun pun. Sebab saya tulis ucapan tu dengan niat untuk cuba memperbaiki apa yang kurang. Jadi mungkin kurang sikit lah yang duk balun-balun ucapan tu. Tapi kalau kerajaan ni ada keinginan untuk memperbaiki diri, ambil pandangan-pandangan tu dan perbaiki ucapan yang ada. Dia tak mau mengaku, kata dia ambil idea pun tak apalah, janji buat dia benda yang baik supaya rakyat nampak ada perubahan. Tapi yang paling baik sekali kalau dah tak tahu nak buat apa tu, resign je lah, bagilah kita ambil alih. Saya rasa kita lebih kompeten daripada kerajaan yang ada lah ni. Mengenai kebebasan bersuara ni, itulah yang tadi quote tu menarik, yang George Washington sebut ni. Bila pula baca buku George Washington ni, Syafiq? Tapi inilah dia kebebasan bersuara. Kalau sekiranya kita halang kebebasan bersuara, dan kita kena ingat, dia duk perjuangkan kebebasan bersuara ni sebelum ni PH lah. Rupanya bila dia jadi kerajaan, dia pun lagi mangkuk daripada yang sebelum-sebelum ni. Tapi kebebasan bersuara ni penting sebab ni, sesi macam ni. Mungkin ada benda yang saya sebut yang salah. Bila salah, orang ramai yang duk dengar ni akan perbetulkan kesalahan saya. Dan saya kena ambil sebagai satu teguran yang baik. Kalau betul-betul teguran tu ada highlight satu kekurangan yang saya perlu perbaiki, kita ambil dengan cara yang rasional lah. Tapi di sebelah kerajaan ni, bila orang tegur, bila orang kata ada benda yang salah, dia mulalah hantar kereta polis pergi depan rumah. So ini satu benda yang amat tidak sihat. Dan tujuannya ialah untuk memastikan ni dia main sikit mengenai ideologi yang ada dalam falsafah politik dunia ni. Bila sesebuah pemerintah, sesebuah kerajaan, mereka yang berkuasa datang daripada parti-parti yang pemikirannya terpengaruh dengan aliran sebelah kiri. Sebelah kiri ni berpandangan bahawa kerajaan ni ada kuasa untuk tentukan rakyat sepatutnya bentuk macam mana. Kalau kerajaan tu terpengaruh ataupun berfikiran dengan aliran sebelah kiri, maka yang akan wujud ialah penggunaan kuasa untuk membentuk rakyat jadi macam yang Syafiq quote tadi, sheep to the slaughter. Jadi dia sheep to the slaughter ni maksudnya macam kambing lah, halai pergi kat tempat dia pun kena sembelih kat ujung tu. Jadi dia nak rakyat jadi macam tu. Dia jangan komplain, jangan duk bantah, jangan duk pergi demo, jangan duk kata macam-macam, jangan duk buat live TikTok, jangan duk komen kat TikTok, semua ikut dia Anwar. Itulah ratib selepas semayang kita. Jadi kalau itulah dia yang dia ratib, maka berkuasalah dia selama-lamanya. Ini yang dia nak buat. Kalau dia sekat kebebasan bersuara, ini yang kita kena lawan supaya tidak berlaku keadaan macam tu. Tapi nampak sangatlah salah guna kuasa yang ada sekarang. Saya terus terang saya memang tak sangka sebenarnya. Anwar, Fahmi Fadzil ni orang-orang yang Fahmi lah, orang ramai kita kenal Fahmi macam mana. Apalah yang berlaku agaknya. Saya tak tahulah dia 19 hari bulan menang pilihan raya, lepas tu diumum sebagai menteri, bangun nak pergi pejabat tu terantuk kepala kat mana-mana, kena berubah tu drastik sangat. Jadi saya pun tak tahu apa yang berlaku, tapi mungkin inilah faktor kuasa yang boleh mengubah sikap dan karakteristik individu seseorang tu. Saya tambah sikit lah YB Datuk. Sikit lah, panjang sangat. Tu lah, ingat nak pergi kat Pak Wahab ni. Pak Wahab boleh off mic je Pak Wahab. Saya setuju dengan Panglima Utara kita, iaitu Sanusi. Ayat dia mudah je. Dia orang ni dah biasa bertahun-tahun buat kerja bangkang orang, kan, bantai orang. Tapi bila dia jadi orang bau buka mulut sikit, depa ni koyak, kata Sanusi. Koyak tau, barai ni. Itu saya rasa memang masalah mental disorder lah.
Ni pendapat saya lah YB. Datuk kawan. Jangan marah anak bapa bawah. Tolong tap skrin tu. Okey tu, Pak Wahab kita ni, seorang tukang urut tu. Tu kalau nak pergi urut muka, urut kepala boleh tu. Ada okey, apa nama ni ni Pak Wahab duduk di Damansara. Silap ingatkan Pak Wahab Ibrahim seorang lagi tadi. So Pak Wahab ni dia boleh tahan juga. Okey, Pak Wahab go on kepada apa nama ni soalan. Tak ada kot. Tok lupa orang lama-lama Tok kena klik dia buka mic tak. Dia reti tutup buka tak boleh. Okey. Tu dia buka mic. Boleh. Okey Datuk. Assalamualaikum. Salam. Boleh tolong sampaikan personal message to Anwar. Malaysian theory on freedom of speech is equivalent to the weakness of the leader. Sekali. Freedom of speech in Malaysia is mathematically proportionate to the weakness of the leaders. Lagi lemah leader tu, lagi dia tak bagi kita cakap. Okey. Nombor 2, Datuk. Kalau mereka cakap bohong, Datuk, rakyat terbayang muka mak bapak mereka yang mendidik mereka, Datuk. So if you lie in parliament, it just shows you don't come from a good home. You tell them. Kat Sarawak, off mic lu kat Sarawak. The public think that you don't come from a good home. And the parliamentarian must ask Anwar, why must he pick two important person in his team who has been legally brought to court on slandering others? Saifuddin Nasution and Nurul Izzah. What a shame to the parliament. How can people being brought to court who has slandered others be a respected leader? Datuk, sorry mencela Pak Wahab saya yang tersayang. Ini mentor orang lama ni. Datuk, nanti kira macam kalau benda-benda yang information yang kami dapat ni, kalau boleh Datuk bawakan dekat parlimen, Datuk, sebab apa? Agak kritikal lah, dia mengganggu kerja harian kami. So ini mangsa yang semalam yang kena. Okey. Dia ni yang kena panggil. So jadi Datuk, kalau boleh Datuk perjuangkan hak kebebasan suara kami. Nanti apa-apa hal pun Datuk dah buat everything semua, kami akan tolong viralkan. Sebab apa? Isu Datuk bawa tu sangat penting untuk kami, sebab kami nak bagi tahu beras hari-hari mahal. So takkan kami tak boleh cakap kan? Betul tak Datuk? So jadi Datuk, saya undur diri Datuk, penat lah jadi musim. Okey, apa nama? One last one, Datuk. Last one. Ajak For Pak Wahab. all the members of parliament, can you bring this matter Pak up? Wahab, kita kena ucapkan terima kasih kepada Dato' Naga, dia nak balik tidur awal, dia bangun tahajud. Okey, apa nama ni Pak Wahab, ada masa Pak Wahab, bukan the last one Lepas ni lepas ni Kak Ratu kita bagi bangsa akan kita. Can you just bring up in parliament, for the parliament to have respect, there shouldn't be a P2P. Prison to parliament. Okay. Can you just tell everybody, the public is asking, should there be a P2P, prison to parliament? I think you want to ampun lah. Once somebody is being in prison, please don't come to parliament. Or he wants to wear an orange suit. Then he can be in parliament. Okay. Thank you very much. Agree. Okay. Okay, orang lama. You tengok Razi Jidin jadi macam tu, dia panggil macam tu, everybody went chaos. Are the parliamentarian not ashamed? The parliamentarian should be ashamed. You compare to Singapore, you got the scandal, out you go. So we must have dignity.
Otherwise, you can wear a singlet to parliament. If you want to have prison, to parliament. You don't need to wear a suit. Because when your dignity is not there, why do you want to show you wearing a suit? There's no dignity in the person. Why have dignity in the dress? Thank you very much, Datuk. God Okey, bless you. faham. Tetapi Pak Wahab, kalau tengok apa yang sedang dilakukan ni, dia bukan prison to parlimen. Dia nak bawa yang sebelah-sebelah PN ni daripada parlimen to prison. Oh Itu no, yang Datuk. payah lagi tu. There's Tapi one macam mana thing, pun, Datuk. You can do anything you like. You know, we Muslim, we have the doa. When any parliamentarian who is zalim, when they die, please inform them. The public hope they go to hell. That's all. And if their wife want to hear, we can tell them. Their children want to hear, I'm willing to tell them. Your father will go to hell. So, if they believe in religion lah, if they don't believe, we also don't care. Kan? Okey, terima kasih. Terima kasih, Datuk. Thank you for lending your ears. Okey, no problem. Syafiq dengar tu. Kalau saya tak tahu lah orang mana, tapi orang Kedah boleh cakap juga macam tu tau. Tapi I was okay, but depan Datuk tak boleh. Okey. So, saya rasa banyak poin yang dibawa oleh Pak Wahab tadi mengenai kepentingan kita pastikan ada integriti dalam kerajaan ni. Tapi yang kita risaunya ialah apabila kerajaan mempergunakan agensi-agensi penguatkuasa di bawah dia untuk menekan, untuk mengancam, untuk mengugut, untuk mengambil tindakan kepada ramai orang. Bukan saja di bawah, di atas. Saya pun terlibat sekali dan baru-baru ni kita tengok kes Kuala Kangsar. Saya tak mau cerita panjang sangat pasal Kuala Kangsar ni, dia membabitkan banyak benda, tapi statement yang dikeluarkan oleh Perikatan Nasional dan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin lah, secara spesifiknya saya rasa dah cukup untuk menceritakan apa yang sedang berlaku dalam kerajaan sekarang. Dan saya rasa macam yang disebut oleh Pak Wahab tadi, kita tak payah ulas panjang, tapi realitinya ialah kalau sekiranya ada siapa-siapa yang gembira dulu, happy, seronok bila Anwar jadi Perdana Menteri, lah ni cuba fikir balik dah. Berbaloi ke dulu duk berguling-guling kat Dataran Merdeka tu, tiba-tiba macam ni boleh dapat. Ni bukan isu politik kepartian ke apa benda ke, tapi realitinya saya rasa ramai orang kecewa dengan apa yang berlaku. Sebab sekatan-sekatan, tindakan-tindakan yang dikenakan mengingatkan kita kepada laungan maha zalim, maha Fir'aun yang dia duk laung kat orang lain dulu. Rupa-rupanya ni yang orang kata jangan duk kutuk orang lebih sangat, nanti hang pun jadi macam tu. Itulah dia. Tapi kalau laun tepi jalan, kalau duk laun kat tepi jalan, jawapan dia hari ni lah, Datuk. That's Tunku is you see sometimes, Datuk, kita ni go into detail tau. Kita kadang-kadang tertanya, siapa Bapak Tunku? Bapak Tunku adalah Sultan. Dia ada culture. Dia cakap pun baik-baik, bukan? Tapi yang kita maki-maki sana sini ni, siapakah bapak kita? Apakah culture di rumah kita? Kadang-kadang kita tertanya tau, you cakap, you maki, you buat macam ni, you buat macam tu. Siapakah bapak you dan mak you? How were you educated? Macam Ustaz Sonat cakap, kalau kita nak tengok satu-satu orang tu, siapa mak dia? That's all. So, kalau dia orang tak malu untuk implicate their mother, they can do what they like. Yeah. They can do what they like. Because would the public respect their father and mother? Yeah. Okay, Pak Wahab. Thank you. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Pak Wahab. Okay, Datuk. Sekarang dah pukul 12.05. Datuk nak respon sikit ke? Pak Wahab cakap, ataupun kita nak bagi Kak Salwa kita yang baru kena panggil semalam tu untuk dia cerita sikit, lepas tu kita ni. Saya rasa saya setujulah dengan pandangan yang dia bagi tadi, jadi saya tak banyak nak komen sangat lah. Tapi okey lah, kita boleh continue sembang-sembang
Sikit lagi lah 15 bulan. Saya bergambar Datuk, esok saya ada meeting awal pagi, dia ada select committee Datuk, department. Tadi Lepas tu saya jadi pengurusi, jadi speaker saya esok petang dekat oh, kamar khas. Jadi nak kena ready awal sikit. Tadi 11.45. Lepas tu pukul 12. 12.20, 12.30 lah kali pukul 3 pagi tu. Okey, tak apa. 12 Datuk, tunggu, 12 tapi tunggu. 10 tapi minit. bila saya punya pandangan lah Datuk kan. Bila saya tengok perjalanan tu balik, kita flashback dan macam Pak Wahab cakap dia kan. I'm not sure lah if people agree with my statement lah. This Papanon kan, this PMX, this culture of politics now, present government, dia suka buat cakap apa, maaf, Firaun nak tu ni semua kan. Bapak Sakau 80 bilion tolak 1 bank, tolak 5 bilion bankrupt Najib, dia kata macam tu kan. Dia tuduh semua orang kan, dia assume everybody adalah pesalah, yang bersalah. Tapi sebenarnya dia ni yang bersalah sebenarnya. Bagi saya dia tuduh orang bersalah tapi dia pesalah sebenarnya. Hari ni siapa yang undi dia? Dapat lah korang. Kan? Dan saya rasa bila kita bercakap pasal Anwar ni, saya lebih bimbang dengan hakikat bahawa dia tidak kompeten untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemimpin nombor 1 negara. Itu bagi saya satu perkara yang jauh lebih membimbangkan berbanding dengan apa-apa sejarah yang dia buat. Betul. Jadi ini satu benda yang kita kena tengok betul-betul lah, adakah dia layak. Dan bila kita persoalkan itu tidak bermaksud kalau sekiranya bukan masa untuk Perikatan Nasional ambil alih pun, saya rasa itu tidak memberhentikan kita daripada bercakap mengenai Anwar layak ke tidak. Sebab kalau Anwar tak layak, katalah Perikatan Nasional masih tak cukup numbers, sebelah PHMBN kena cari orang lain yang boleh mentadbir dengan lebih baik. Saya rasa nanti next round kalau kita buat lagi selepas ni, satu topik yang kita kena sembang ialah mengenai pertukaran kerajaan tanpa pilihan raya. Dan saya minta cuba Google sikit mengenai bilangan atau mengenai pertukaran kerajaan di Itali yang berlaku tanpa pilihan raya. Itali ni for the last 70 years lebih kurang, dia setiap 13 bulan sekali bertukar kerajaan. Dan pertukaran kerajaan itu 13 bulan lah, 13 bulan. Bukannya satu penggal, 13 bulan tukar kerajaan. Untuk 70 tahun yang lepas ni, 13 bulan sekali tukar kerajaan on average. Dan pertukaran kerajaan itu berlaku bukan semata-mata daripada parti A pergi parti B. Daripada pemimpin parti A pergi ke pemimpin B dalam parti A juga pun berlaku. Jadi bila kita bercakap mengenai sebuah kerajaan yang tidak kompeten ni, saya rasa bukan saja tanggungjawab kita di sebelah PN untuk tunjuk bahawa kita boleh buat lebih baik, tapi sebelah PH dengan Barisan Nasional pun kena fikir betul-betul. Kalau Anwar tidak mampu, takkanlah di kalangan mereka tidak ada yang lebih mampu. Saya setuju. Tok, saya nak tanya Tok sikit. Saya ada baca dekat sini tentang Komunis Manifesto yang ditulis oleh Frederick Hegel dengan Karl Marx. Antara dalam Komunis Manifesto ni menyebut tentang cukai progresif, campur tangan kerajaan terhadap perniagaan dan kerajaan mengawal semua harta dan kekayaan rakyat. Adakah belanjawan yang dibentangkan oleh Madani ni nak menunjukkan ke arah komunisme ni tu? Saya rasa dia tak sampailah ke arah komunisme, tetapi elemen kiri itu nampak dengan lebih jelas di bawah kerajaan ini. Bila kita kata elemen kiri, maksudnya sebelum tu saya nak bagi sedikit qualification di sebalik kenyataan saya ni. Bila kita cakap mengenai politik kiri dan politik kanan, kita tak boleh anggap bahawa satu-satu perkataan tu dia bawa satu moral judgement. Kadang-kadang dia benda tu benda bentuk fakta je. Social Demokrat kiri, konservatif kanan. Kalau di sebelah-sebelah negara barat contohnya, bila kita sebut right wing party, itu satu insult kepada mereka. Bukan insult lah, satu perkataan yang agak sensitif bagi mereka. Di sini, bila kita sebut parti kiri, dia jadi sensitif pada mereka. Bagi saya, sepatutnya tak payah sensitif pun. Terima hakikat bahawa politik ni memang ada mazhab-mazhabnya.
Jadi di sebelah kerajaan sekarang bagi saya dia memang aliran kiri. Dan aliran kiri ini ada satu aliran yang mengatakan bahawa kerajaan mesti berfungsi dengan besar dalam sesebuah negara dan peranan kerajaan yang besar itu diterjemahkan sebagai kerajaan lebih tahu rakyat perlu duit banyak mana, rakyat perlu bantuan yang macam mana, rakyat perlu kebebasan macam mana, sekatan perlu dikenakan macam mana. So itu kiri. Sebelah kanan dia lebih percaya kepada membebaskan rakyat daripada belenggu-belenggu tu. Jadi dalam Belanjawan 2024 ni bagi saya, kalau kita tengok dari segi cukainya, dari segi peranan kerajaannya, dari segi kontrol-kontrol yang dikenakan, kawalan-kawalan yang dibawa oleh kerajaan, elemen kiri itu nampak dengan lebih jelas berbanding sebelum-sebelum ni. Tetapi saya rasa ni masa tak berapa banyak untuk kita sembang secara detail benda itu. Saya tak tahu kalau Salwa ada apa-apa yang dia nak meluahkan something kat Datuk tu. Okey Kak Salwa, teruskan Kak Salwa. Tapi saya berpendapat tu memang kerajaan ini mengamalkan manifesto komunis. Okey. Okey Kak Salwa. Kak Salwa buka mic Kak Salwa. Ni Salwa Zin ke Salwa lain ni? Asal orang lain tu kot. Dia Rek. Oh ni lain Salwa tu. Bukan dia Salwa lain. Tak apalah. Saya rasa macam ni lah. Ni dah 12 tepu dah ni. Mungkin sampai masa untuk kita kata kita sambung di masa dan waktu yang akan tukar kemudian lah kot. Ya Tok. Tok kena tidur awal Tok. Nanti tak insert dah. Kuat sangat tu. Tok, sebelum tu Tok, nak minta Datuk sampaikan program Wacana Intelek 2.0 tu. Siapa yang akan ni, apa topik yang ya. So, saya ni sekali-sekala saya buat discussion yang berbentuk ilmiah sikit lah. Dan kita buka kepada beberapa orang, kita buat live pun ada. Tapi adalah space untuk lebih kurang 30-35 orang datang untuk menyertai perbincangan tu. 24 hari bulan insyaAllah kita akan duduk bincang dengan Syed Saddiq mengenai topik bajet 2024, siapa yang untung. Jadi kalau ada yang berkelah pangan, sama ada tengok live kita ataupun boleh register, nanti kita akan buka peluang untuk orang daftar untuk hadir secara fizikal di parlimen kita buat. Jadi perbincangan rentas parti dan perbincangan yang lebih berbentuk ilmiah rather than political propaganda semata-mata. Tapi kita cuba adakan perbincangan yang rasional insyaAllah. 24 dari bulan pukul 5.30 petang. Okey Tok, nanti saya akan bagi link. Okey Tok, ni akhir dah. Siapa yang nak tengok siaran ulangan live Datuk pada malam ni boleh pergi dekat Facebook page 154 Jan. Dia ada dua kat situ 154 Jan. Pergi search dekat situ. Jadi akan dapatlah rakaman untuk tengok berapa jam ni, 2 jam lebih ni, kita akan letak di situ. Ya okey Tok. Sampai itu follow lah kat TikTok juga. Asyik 20 orang lain ya. So pergi cari yang orang Saiful tu follow ya. Okey lah. Okey Tok. Dia first time buat live. Saya nak berhenti live tekan kat mana pun saya tak tahu ni. Okey, atas sekali tu ada laman pangkar tu. Atas sekali ada laman pangkar. Okey, Tok tekan pangkar tu. Tutup pun tu. Okey, kita try. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.